Pada semalam, kawan-kawan saya menghantar ke saya berkenaan dengan isu memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim membeli helikopter baru. Dan daripada apa yang mereka hantar kepada saya dan saya pergi kepada Facebook, yang mana saya lihat kenyataan ataupun media yang dikeluarkan oleh pemilik akaun Facebook, iaitu Mujahidin Zulkifli, yang mana dia kata di sini, okey, pembelian helikopter untuk kegunaan PMX ataupun PM ke-10 ni abang sokong, memang bagus, cepat sampai destinasi berbanding dengan Mercedes walaupun harganya berpuluh juta, masa ada komoditi yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Dan apa yang saya lihat daripada komen ini juga, dikatakan bahawa Mujahidin Zulkifli ini adalah setpol ataupun setiausaha politik kepada Datuk Seri Saifuddin Abdullah, iaitu bekas Menteri Luar Negeri PN ataupun bekas Menteri Komunikasi zaman PN, telah memfitnah PM ke-10 membeli helikopter baru. Hakikatnya pentadbiran Muhyiddin sendiri terlibat dalam perolehan helikopter jenis Agusta Westland AW1339 dan nombor pendaftaran 9M JPM di antara tahun 2020 sehingga tahun 2021. Helikopter itu tiba di Malaysia dan mula dijejaki di langit sejak September 2021 lagi. Dan dikatakan di sini juga Anwar jadi PM pada November 2022, iaitu lebih setahun selepas helikopter ini dibeli. Dan apa yang saya lihat di sini, yang mana nota yang ditulis juga, Mujahidin Zulkifli telah menyaktifkan akaun Facebooknya apabila selesai saja isu ini telah pun menular di media sosial. So inilah masalah kepada walaon ni, yang mana mereka lemparkan mereka punya tuduhan dan akhirnya mereka tutup akaun Facebook mereka seolah-olah agar SKKM ataupun pihak kerajaan ataupun pihak PDRM tidak ambil tindakan kepada mereka. Tetapi daripada apa yang telah pun mereka tulis, yang mana rakyat hari ini boleh dapat tahu, boleh detect, ataupun SKKM pun rasa-rasa boleh detect siapa dia Mujahidin Zulkifli ini. Dan akan datang kita boleh siasat kenapa keluar kenyataan seperti ini. Ini adalah satu fitnah yang menjatuhkan reputasi Perdana Menteri kita yang ada. Disambil itu juga dia akan menjejaskan ekonomi negara, boleh menjejaskan kestabilan politik dan boleh menjejaskan kepercayaan rakyat. Jadi perkara propaganda seperti ini sepatutnya dihentikan. Orang seperti Mujahidin Zulkifli ini, kamu adalah setiausaha politik yang mana kamu dah pun tidak bekerja lagi dengan Datuk Seri Saifuddin Abdullah, maka sepatutnya dah berhenti di situ. Tidak perlu fanatik. Jika kamu betul-betul ingin ke politik, jadilah ahli politik. Jangan kamu menebar fitnah yang seperti ini. Karena helikopter yang ada ni, kita boleh lihat 9M dan ada JPM di situ. Jelas ini adalah kepunyaan kerajaan dan bukan juga dibeli waktu zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dan tidak mungkin juga helikopter dalam waktu 2 bulan boleh sampai. So, apabila nak sebut tentang Mercedes, nak sebut tentang walaupun harga berjuta, ini adalah satu daripada sindiran sebenarnya. Jadi tak perlu nak buat sindiran kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan beli helikopter itu. Dan rakyat luar jangan percaya dengan dakyah-dakyah yang dikeluarkan oleh walaon-walaon ni. Mereka ini kerjanya mencari keuntungan dalam politik. Orang seperti ini adalah orang yang malas, yang tidak mahu bekerja keras dalam mencari duit. Mereka nak makan gaji besar, tetapi kerjanya ikut menteri, ikut pemimpin-pemimpin untuk diampu, untuk mendapat lava saja. Tetapi sebenarnya hakikatnya mereka tak tahu buat kerja sama sekali. Cuma pandai bercakap bohong. Inilah akibatnya. Dan saya harap pihak SKKM dan juga pihak PDRM boleh menjejaki Mujahidin Zulkifli ini, dan kita kena heret mereka ini. Kalau perlu disaman oleh kerajaan yang ada hari ini, saman. Kerana biar mereka ini tahu, saya tidak nak seperti mana kerajaan PH yang lalu difitnah dan kita biar. Sebab itu saya hari-hari kalau mereka menyerang dan ada mereka ataupun kawan-kawan yang menghantar kepada saya berkenaan dengan isu-isu semasa ni, saya cepat-cepat pergi cari dan saya cepat-cepat untuk membuat kenyataan ataupun media saya supaya rakyat di luar sana faham. Kerana saya tidak nak kerajaan yang ada hari ini
dijatuhkan dengan cara pintu belakang seperti mana yang lalu. Dengan apabila tertubuhnya kerajaan baru, maka negara kita akan hancur sekali lagi, ekonomi kita drop, yang susah kita rakyat. Jadi kita nak melihat lagi sekali lagi perkara yang berlaku, dan akhirnya nanti asyik lockdown, dan akhirnya rakyat angkat bendera putih. Tetapi kerajaan yang ada, mereka takut buka sidang parlimen dan akhirnya buat lockdown. Akhirnya mereka akan buat direct nego, yang mana projek-projek dilepaskan begitu saja, tetapi mereka mengaut keuntungan. Keuntungan itu akhirnya mereka akan gunakan dalam politik mereka untuk berkempen dan merasuah rakyat semula. Tetapi rakyat ambil duit itu lagi dan kita lagi merana sekali lagi. Inilah yang berlaku dalam negara kita ini, tidak akan berhentinya. Maka daripada apa yang kita dah lalui ini sebagai pengalaman, kita perlu melihat bahawa setiap media yang mereka keluarkan, jika tidak betul, maka kita cepat-cepat buat laporan, terus ambil screenshot, dan kita boleh dedahkan kepada kawan-kawan yang lain, biar ini menjadi pengajaran kepada mereka, dan biar tindakan daripada pihak polis ataupun SKKM ataupun pihak KDN akan mengambil tindakan kepada mereka ini, biar mereka tahu jangan buat fitnah terhadap orang lain tanpa kita melihat asas yang jelas. Inilah yang berlaku. Sebab itu tiap hari kerja saya membalun mereka ini, kerana saya tidak nak mereka menumbangkan kerajaan yang ada, akhirnya rakyat susah. Hari ini kerajaan bertungkus lumus untuk memperbetulkan benda yang dah berlaku. Ekonomi kita dah drop. Kita tahu apabila ekonomi drop dan kepercayaan negara luar untuk melabur ke negara kita ini tidak ada, maka apa yang kita dapat? Kita tidak boleh bercakap seperti pemimpin PAS, seolah-olah mereka hebat, tetapi hakikatnya tidak membawa pelaburan ke negeri pimpinan PAS. Kita tengok betapa miskinnya negeri pimpinan PAS, rata-rata pergi kerja ke Selangor, ke Johor, ke Singapura, tetapi yang dikritik itulah dia. Jadi sebagai pengajaran, saya harap kerajaan ambil tindakan kepada Mujahidin Zulkifli ini. Kalau perlu saman, tidak perlu banyak. Bagi saja 5, 6, 7 juta, 10 juta, baru dia tahu langit itu tinggi ke rendah. Jadi biar mereka ini tidak asyik membuat fitnah, dan biar ini pengajaran, dan sampai bila-bila mereka tak akan buat lagi. Jadi pengajaran juga kepada yang lain. Jadi kalau beginilah cara pimpinan Perikatan Nasional yang dikatakan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat berkenaan dengan akaun TikTok dipadam sampai 2000. Kalau macam ni fitnah, siapa tak padam? Saya harap pihak TikTok pun padam akun-akun Bersatu, akun-akun Perikatan Nasional yang hanya menebar fitnah, yang mungkin dibayar, yang sahabat-sahabat rupa ini telah pun diupah. Kerana apa? Kerana duit mereka banyak. Dari mana mereka dapat duit? Sebab itu sedang disiasat oleh SPM. Dan hari ini, apabila akun Bersatu disiasat, PAS yang melompat. Kenapa PAS melompat? Sebab itulah saya kata, dia bersangkut paut mereka ni. Sebab itu PAS tu nak bersama dengan Bersatu. Sebab dia tahu UMNO dah tak ada duit. Jadi dia tahu parti Perikatan Nasional ataupun Bersatu ni ada duit, maka dia bersamalah. Inilah cara pemimpinan PAS. Dan ini juga orang-orang yang menjadi setpol ni pun 2 kali 5. Dia tahu pemimpin dia banyak duit. Karena itulah dia mempertahankan. Kerana bila mempertahankan pemimpin dia, supaya mudah-mudahan kedepannya bolehlah menang dan boleh jadi kerajaan dan boleh lagi jadi sepol semula. Itulah rancangan dia, nak makan gaji buta dengan hasil fitnah. Dan dia lupa bahawa di sebalik bahawa jika tertangkap, jika kenyataan salah, maka akan disaman lebih parah lagi. So pada saya ini kerja hilang akal. Sekian pencerahan saya, terima kasih.